Assalamualaikum dan salam sejahtera hadirin sekalian. Alhamdulillah dan rasa syukur terhadap ilahi kerana pada hari ini kita telah dipertemukan dalam sebuah diskusi ilmiah iaitu sebuah program pengisah ilmu agama. Tajuk forum kita pada malam ini ialah Indahnya Hidup Bersyariat dan topik tersebut akan dikupas hingga ke akar umbi bersama dua orang panel jemputan yang akan bersama-sama dengan kita pada malam ini. Sebelum kata bersedang bicara, sebelum ilmu menusuk di dada, kata orang, tak kenal maka tak cinta. Oleh itu, sebelum kita pergi dengan lebih jauh lagi, apa kata kita berkenalan dengan dua orang ahli panel yang sudi meluangkan masa dengan kita pada malam ini. Memperkenalkan ahli panel pertama, Encik Wan Mahdi bin Wan Daud, dan memperkenalkan ahli panel kedua, Cik Putri Nur Hashimah bin Daud Ismail, dan saya sendiri, Faisal Faizal sebagai moderator anda pada malam ini. Anda ada berseni syarak, Quran dan hadis menjadi tiang. Anda umat berbudi akhlak, kelakuan manis hati penyayang. Syariat ialah hukum yang datang daripada Allah dan disampaikan oleh Rasul, bukan hukum ciptaan manusia. Tujuan utamanya boleh disimpulkan kepada empat, iaitu untuk mengenali Allah Subhanahu Wa Taala, mengetahui cara beribadat yang betul kepada Allah, melaksanakan amal ma'ruf dan untuk melindungi hak seseorang. Jadi, bagi mengupas dengan lebih lanjut mengenai tajuk ini, apa membuang masa saya ingin bertanya kepada ahli panel kita yang pertama. Encik Mahdi, bolehkah anda kongsikan bersama maksud atau definisi sebenar indahnya hidup bersyariat? Dipersilakan. Terima kasih Cik Farid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dan saya bersyukur kepada Ilahi kerana dapat menghadiri majlis yang diberkati ini. Hadirin sekalian, syariat secara umumnya didefinisikan sebagai hukum dan aturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat manusia, baik Muslim maupun bukan Muslim. Tetapi sebab utamanya mengapa manusia perlu hidup berpandukan syariat adalah kerana untuk mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai umat Islam, wajib percaya bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhannya. Hal ini berguna untuk meningkatkan keimanan terhadap Tuhan dan agamanya. Mengenal Allah lebih jauh dari dan dalam sangat dianjurkan bagi umat Islam. Hal ini merupakan bentuk upaya untuk memperkuat keimanan dan membuahkan rasa takut, tawakal, berharap dan menggantungkan diri dan ketundukan hanya kepadanya. Dengan begitu, umat Islam dapat mewujudkan segala bentuk ketaatan dan menjauhi segala apa yang dilarang olehnya. Ada beberapa cara mengenal Allah dan dalam Islam. Penjelasannya sudah banyak disebutkan dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Cara mengenal Allah dalam Islam yang pertama sekali adalah dengan beriman kepadanya. Sebagai umat Islam, kita harus meyakini bahawa Allah mencipta seluruh makhluk yang benar-benar ada. Selain melihat segala bentuk ciptaannya yang berbeza-beza bentuk, warna, jenis dan sebagainya, maka akal akan menyimpulkan bahawa keberadaan benda-benda tersebut tentu ada yang menciptakannya dan tidak mungkin wujud dengan sendirinya. Selain itu, punca indera kita juga mengakui adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita melihat ada orang-orang yang berdoa menyeru Allah dan meminta sesuatu padanya untuk dikabulkan. Ada pun tentang pengakuan fitrah telah disebutkan oleh Allah di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 172 hingga 173. Dan ingatlah ketika Rabbu menurunkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Saya berfirman, bukankah aku ini Rabbmu? Mereka menjawab, betul, engkau Rabb kami. Kami mempersaksikannya. Kami lakukannya demikian itu agar kalian pada hari kiamat tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, keesaanmu. Atau agar kamu tidak mengatakan, sesungguhnya orang-orang tua kami telah mempersekutukan Tuhan sejak dahulu, sedangkan kami ini adalah anak-anak keturunan yang datang setelah mereka. Selain itu, Sadaqallahu Azim, selain itu cara mengenal Allah dalam Islam selanjutnya dengan meyakini keesaan rububiyah Allah. Sebagai umat Islam, kita wajib meyakini keesaan rububiyah Allah berupa bahawa hanya Allah yang Maha Mencipta, memiliki, menguasai dan mengatur semua makhluk. Jelasnya bahawa hanya Allah yang menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, mendatangkan kebaikan sehingga mendatangkan bencana. Allah yang menguasai, mengatur, penguasa, pemilik,
hukum dan lain sebagainya yang menunjukkan kekuasaan tunggal bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan begitu, seorang umat Muslim harus meyakini bahawa tidak akan seseorang pun yang menandingi Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hal ini Allah berfirman dalam surah Al-Fatihah, segala puji bagi Allah, Rabb, pemilik penguasa semesta alam. Dan surah Al-Ikhlas ayat 1 hingga 4, katakanlah, dia Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Surahullahu Azim. Maka ketika seseorang meyakini bahawa selain Allah ada yang memiliki kemampuan untuk melakukan seperti yang disebut, berarti orang tersebut telah menzalimi Allah dan menyekutukannya dengan selainnya. Terima kasih. Terima kasih Encik Madi. Begitu jelas sekali definisi yang diberikan oleh ahli panel sebentar tadi. Hadirin sekalian, apa kata seterusnya kita bertanyakan pendapat ahli panel seterusnya mengenai sebab manusia harus hidup berpandukan syariat. Silakan Cik Hasha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Moderator Cik Farin dan Cik Panel Wan Mahdi. Selain dari untuk mengenali Allah Subhanahu Taala, antara keistimewaan indahnya hidup bersyariat ialah manusia mengetahui cara ibadat yang betul kepada Allah Subhanahu Taala. Rahmat Allah Subhanahu Taala diberikan kepada sesiapa yang dikehendakinya tanpa mengira darjat dan pangkat. Bahkan ada juga dalam kalangan manusia yang ingkar mendapat rahmat Allah Subhanahu Taala sebagai dugaan dan peringatan kepada mereka. Oleh itu, umat Islam diminta untuk mempertingkatkan amal ibadat supaya semua yang dilakukan sebagai tanda syukur atas nikmat dianugerahkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka. Sehubungan itu, antara tanda amal ibadat seseorang itu diterima Allah Subhanahu Wa Taala ialah dia dapat merasakan betapa besarnya rahmat dan kasih sayangnya kepada umat manusia sehingga tidak ada satu makhluk pun mampu menghitungnya. Dia juga dapat merasakan nikmat kedabangan dalam jiwanya setelah amal ibadat sempurna. Hati menjadi tenteram, damai, reda dan sabar atas segala dugaan yang menimpa kepada diri serta keluarga. Segala aktiviti harian yang dilakukan akan diserahkan kepada ketentuan dan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Bersungguh-sungguh meninggalkan kemaksiatan dan segera bertaubat jika sedar perbuatan yang dilakukan itu bercanggah dengan syariat Islam. Hati seseorang yang ibadatnya diterima Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadi aman dan tenteram dengan mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bertetapan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dan dengan mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah Subhanahu Wa Taala hati menjadi tenteram. Tuan-tuan dan puan-puan, bagaimanakah cara dan adab terbaik untuk berdoa kerana terdapat pandangan yang mengatakan bahawa doa kita mungkin akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Allah Subhanahu Wa Taala pernah berfirman di dalam Al-Quran dalam surah Al-Mu'min ayat 60 yang bermaksud dan Tuhan kamu berfirman, doalah kamu kepadaku, nescaya aku perkenankan doa permohonan kamu. Sesungguhnya orang yang sombong dan takbur daripada beribadat dan berdoa kepadaku akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina. Ulama telah menyimpulkan beberapa adab berdoa supaya dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti berdoa dalam keadaan suci daripada hadas kecil dan besar, memakai pakaian bersih dan berdoa di tempat yang bersih, menghadap kiblat dan berdoalah dengan khusyuk, tawaduk serta merendahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mulakan doa dengan memuji Allah Subhanahu Wa Taala, diikuti membaca selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Angkat kedua-dua tangan hingga kelihatan kedua ketiak di samping perut dan anak jari menghadap ke atas. Untuk memohon sesuatu hajat, ulang menyebutnya sehingga sekurang-kurangnya 3 kali. Setelah selesai berdoa, sapukan tangan kepada muka. Berdoa hendaklah dengan penuh yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan memperkenankan doa itu. Jangan sesekali dalam keadaan hati lara dan lalai atau tidak cukup keyakinan serta kemahuannya. Tuhan tidak akan memperkenankan doa seperti itu. Setiap orang Islam hendaklah memperbanyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika senang supaya Allah Subhanahu Wa Taala akan memperkenankan doanya ketika dia susah. Berdoalah dengan suara perlahan serta merendahkan diri di samping mengakui segala kesalahan dan dosa yang pernah dilakukan. Sebaik-baik doa ialah dengan kata-kata yang mudah, ringkas dan mempunyai pengertian luas. Jangan sekali-kali merajuk apabila doa belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin sekalian, adakah membaca bismillah sebagai daripada sunnah Nabi Muhammad SAW? Membaca bismillah sebahagian sunnah Nabi Muhammad SAW dalam setiap permulaan sesuatu pekerjaan berdasarkan sabda baginda. Tiada seorang hamba pun mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim kecuali Allah Subhanahu Wa Taala perintah kepada malaikat yang bertugas mencatat dalam buku induknya 400 kebaikan. Terdapat banyak dalil mengatakan umat Islam membaca bismillah, antaranya ketika ingin membaca Al-Quran, mengambil wuduk, melakukan penyembelihan, berjalan, duduk, baring, makan dan minum. Terima kasih. Terima kasih ahli panel. Hadirin sekalian, sebentar tadi dia begitu jelas sekali ahli panel kita telah memberikan definisi atau memberikan pandangan mereka mengenai indahnya hidup bersyariat. Saya fikir sudah tentu hadirin sekalian juga jelas dengan pandangan yang diberikan. Tamat sudah pusingan pertama forum indahnya berhidup bersyariat. Sekarang kita akan teruskan dengan pusingan kedua forum kita pada malam ini. Ahli panel kita, jika pentingnya hidup bersyariat kerana untuk mengenali Allah SWT dan juga untuk mengetahui cara beribadah yang betul pada Allah, bagaimana pula jika mahu melaksanakan amal ma'ruf nahi mungkar? Silakan Cik Mahdi. Terima kasih Cik Farin. Muslimin yang dirahmati Allah, agama Islam menuntut umatnya agar mengamalkan amar makruf nahi mungkar, iaitu menyuruh melakukan kebaikan dan mencegah melakukan kejahatan. Kerana itulah Allah Subhanahu Wa Taala mengutus rasul-rasulnya di atas muka bumi ini untuk menyuruh melakukan kebaikan dan mencegah untuk melakukan kejahatan. Seandainya amal ma'ruf nahi mungkar itu diabaikan atau tidak diperdulikan, maka akan berluaslah kemungkaran di sana sini. Kadang-kadang terdapat di kalangan kita tidak mengambil kisah, tidak mengambil berat dan tidak mengambil peduli perbuatan jenayah atau gejala sosial yang berlaku di sekitar kita. Mengapakah sikap seperti ini terdapat di kalangan kita? Adakah kerana mereka bukan keluarga kita, maka menyebabkan kita tidak memperdulikan, tidak mengambil tahu apa yang berlaku di sekeliling kita sehingga menyebabkan kejadian yang tidak diingini berlaku, seperti kejadian kanak-kanak di dera, warga emas diabaikan atau jiran tetangga melakukan dosa dan maksiat atau melakukan perkara yang mencurigakan, dan sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Maidah ayat 2 tafsirannya, dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertakwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa, maksiat dan pencerobohan. Dan bertawakallah dan bertakwalah kepada Allah, kerana sesungguhnya Allah Maha berat azab siksanya bagi siapa yang melanggar perintahnya. Muslimin yang dirahmati Allah,
Rasulullah SAW memberi peringatan kepada umatnya dalam sebuah hadis baginda yang bermaksud dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, tidak beriman seseorang itu sehinggalah ia mengasihi saudaranya seperti mana ia mengasihi dirinya. Riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Berdasarkan peringatan Rasulullah SAW, maka marilah kita melaksanakan amal ma'ruf nahi mungkar dalam masyarakat seperti dalam kehidupan berjiran, kerana dengan melaksanakannya akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Amalan ini juga boleh meningkatkan persaudaraan dan semangat kejiranan serta memberi peluang untuk mengenal lebih dekat lagi siapa jiran tetangga, dapat membantu masalah hidup jiran dan juga dapat mengenal pasti orang-orang yang mencurigakan di sekitar kita. Dalam perkara amar ma'ruf nahi mungkar, kita hendaklah bersikap terbuka dan menerima teguran dan nasihat dari orang lain. Contohnya, apabila anak-anak kita ditegur atau dinasihati oleh orang lain, janganlah kita cepat terus marah atau terus melawankan anak-anak kerana teguran itu mungkin membimbing dan mendidiknya. Kita mungkin tidak nampak apa yang dilakukan oleh anak kita. Jadi tidak salah jika orang lain yang melihat itu menegur mereka. Seperti anak-anak bermain di tempat yang bahaya, melajukan kegiatan yang tidak bermoral dan sebagainya. Kita sewajarnya bersyukur jika ada orang lain prihatin dan ambil peduli dengan menegur dan menasihati anak-anak kita kerana teguran dan nasihat itu memberi manfaat yang besar kepada mereka. Muslimin yang dirahmati Allah. Sesungguhnya amalan nasihat menasihati, tegur menegur dan saling ingat mengingati adalah amalan yang terpuji dan sangat penting dalam kehidupan kita kerana ia membawa kebaikan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Zariyat ayat 55 tafsirannya, dan tetap tekunlah engkau memberi peringatan kerana sesungguhnya peringatan itu mendapatkan faedah kerana sesungguhnya peringatan itu mendapatkan faedah kepada orang-orang yang beriman. Di dalam Al-Quran ada menyebutkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala melaknat Bani Israel disebabkan oleh perbuatan mereka yang mengabaikan amar ma'ruf nahi munkar. Sebagainya firman-Nya dalam surah Al-Maidah ayat 78 hingga 79 tafsirannya, orang-orang kafir dan Bani Israel telah dilaknat melalui lisan Nabi Daud dan Nabi Isa bin Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka menderhaka dan selalu melampaui batas. Mereka itu tidak saling melarang antara satu sama lain terhadap kemungkaran yang mereka lakukan. Sesungguhnya sangat buruk apa yang mereka lakukan. Hadirin sekalian, semua pihak bertanggungjawab melaksanakan tugas amar ma'ruf nahi mungkar ini. Institusi kekeluargaan juga tidak terkecuali, bahkan memainkan peranan yang amat penting. Oleh itu, ibu, bapa dan semua ahli keluarga mereka hendaklah sentiasa menitik beratkan ahli keluarga mereka dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, seperti menunaikan solat 5 waktu, membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan menjauhi segala perbuatan dosa dan maksiat. Dengan demikian akan melahirkan susunan kekeluargaan yang harmoni, berolah, keberkatan serta taufik dan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya marilah kita sama-sama menjadi masyarakat yang prihatin dan bertanggungjawab di atas apa sahaja yang berlaku di sekeliling kita dalam kehidupan berkeluarga dan berjiran. Mudah-mudahan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kita akan mampu menjadi umat yang terbaik, menjadi yang mengamalkan amar ma'ruf nahi munkar. Ingatlah bahawa setiap kebaikan kita lajukan pasti akan mendapat ganjaran pahala sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Surah Al-Imran ayat 104 tafsirannya, dan hendaklah ada di antara kamu satu puak yang menyuruh kepada kebajikan dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik serta melarang daripada segala yang salah, dan mereka yang demikian ialah orang yang berjaya. Sekian, terima kasih.
Terima kasih ahli panel atas penerangan yang diberikan. Seterusnya, mari kita tanyakan kepada Cik Hasha pula. Allah turut menyuruh hamba-Nya untuk hidup berpandukan syariat kerana terdapat banyak faktor penting yang antaranya menyumbang kepada ketamadunan manusia, dan itu seperti melindungi hak seseorang. Ia hanya akan tercapai jika hukum hudud dan kisas itu dilaksanakan dalam masyarakat atau negara. Dengan adanya hukum ini, golongan yang lebih kuat tidak akan berani menganiaya golongan yang lemah. Bolehkah Cik Hasha memberikan penerangan secara sedikit mengenai perkara tersebut? Dipersilakan. Sudah tentu Cik Moderator. Untuk hari ini terdapat pihak-pihak tertentu yang mengkritik beberapa aspek amalan kehidupan masyarakat yang dikatakan tidak memenuhi piawaian antarabangsa dan bercanggah dengan konsep hak asasi manusia. Dari sudut pandang ini, hak asasi manusia dijelaskan sebagai hak yang dipunyai oleh seorang individu atas kapasiti sebagai manusia dan meliputi pelbagai skop kehidupan seperti antaranya hak untuk hidup, hak untuk menyuarakan pendapat, kebebasan untuk bergerak dan juga hak untuk berfikir. Jika mengikut kacamata barat, hak asasi seorang manusia adalah hak yang mutlak bagi dirinya. Walau bagaimanapun dari perspektif Islam, hak asasi manusia adalah tidak mutlak dan bermaknamatkan melindungi maruah dan keramah insan yang membezakan antara manusia dari makhluk Tuhan yang lain. Menurut Dr. Wahbah Al-Zuhaili, Islam sebagai sumber agama yang bersumberkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, Islam adalah agama yang mula-mula memperakui dan mendaulatkan hak-hak asasi manusia. Sebagai contoh, perubahan dari zaman jahiliah di mana kaum wanita dan kanak-kanak perempuan dizalimi dan dibunuh kerana jantina mereka, ke zaman Islam di mana kedudukan wanita dimartabatkan dan dipelihara merupakan satu titik tolak kepada elemen penting terhadap hak kebebasan dan kesamarataan bagi manusia. Ini ditegaskan dalam surah Al-Isra ayat 70 di mana sesungguhnya kami telah memuliakan status anak-anak Adam, dan di dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu daripada lelaki dan perempuan dan telah kami menciptakan kamu dengan pelbagai bangsa dan bersuku puak supaya kamu berkenal-kenalan, beramah mesra antara satu dengan yang lain. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka yang lebih takwanya. Islam meletakkan penghormatan yang mulia dan tinggi kepada manusia tanpa mengira warna, kulit, jantina, keturunan atau bangsa seseorang itu. Sebaliknya, apa yang penting dalam Islam ialah komitmen seorang individu itu kepada usaha memperkuat akidahnya dan juga peningkatan takwanya kepada keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jika apa yang diperjuangkan oleh mana-mana individu itu dilihat sebagai usaha menjatuhkan kemuliaannya sebagai manusia dan juga lebih menjauhkan dirinya dari Tuhan, maka tidak rasional usaha atau pandangan itu dilihat sebagai satu bentuk tindakan menegakkan haknya sebagai seorang insan. Penghormatan atau ruang juga tidak perlu diberikan kepada golongan yang memperjuangkan satu bentuk hak asasi yang membelakangi nilai-nilai moral sejagat dan juga prinsip-prinsip asas etika, kerana ianya akan menjadi satu kecelaruan kepada kebenaran dan keadilan yang menjadi maklumat pemeliharaan hak seperti yang sepatutnya. Perbezaan dengan perspektif Islam, pemikir dari Barat lebih cenderung mengaitkan hak asasi manusia dengan kedaulatan dan kebebasan individu semata-mata. Bagi golongan ini dan para pendukungnya, hak asasi manusia dan kebebasan individu adalah bersifat mutlak dan kepentingan individu lazimnya mengambil kepentingan manusia sejagat. Dari kefahaman inilah lahir pelbagai corak kehidupan manusia moden yang kadang-kala dilihat seolah-olah membawa
ketamadunan manusia ke beberapa langkah ke belakang dan mengulangi kesilapan manusia lampau yang pernah wujud dalam zaman sebelum kedatangan Islam dan juga jauh dari cara hidup yang didakwah oleh para nabi dan rasul yang diutus Allah Subhanahu Wa Taala untuk golongan manusia. Penting untuk difahami bahawa Islam meletakkan hak asasi manusia sebagai satu bentuk anugerah Allah Subhanahu Wa Taala kepada khalifahnya di muka bumi ini. Ia bersifat syumul dan ajarannya selari dengan fitrah kejadian insan di samping merangkumi segala aspek kehidupan manusia. Oleh itu, satu prinsip penting dalam pemahaman ini adalah hak yang diberikan Tuhan kepada manusia ada batasannya. Semestinya, hak tersebut juga perlu bertunjangkan kepada prinsip keadilan serta penegasan kepada usaha pencapaian matlamat syariat iaitu penyuburan 5 kepentingan asas merangkumi agama, nyawa, akal, keturunan dan harta benda. Perlu dijelaskan bahawa bagi umatnya, Islam bukan sekadar satu agama yang berbentuk ritual, tetapi merupakan satu cara hidup yang lengkap dan sempurna. Malangnya terdapat golongan dalam masyarakat yang memperlekehkan aspek kesempurnaan Islam ini dengan melabelkan Islam sebagai agama yang sempit, jumud dan tidak seiring dengan arus pemikiran baru yang terdapat pada hari ini. Kemunculan fahaman sebegini yang dapat dilihat seolah-olah menolak elemen agama merupakan satu ancaman kepada pemikiran masyarakat. Bagi golongan ini, umat Islam khususnya harus bersifat lebih terbuka dan menerima kepelbagaian yang ada walaupun ianya bertentangan dengan norma masyarakat. Yang amat membingungkan dalam keasyikan mereka memperjuangkan hak untuk bersuara, mereka juga lebih mudah melenting apabila mereka ada pihak yang mengkritik perjuangan mereka. Sedangkan pihak ini juga mempunyai hak untuk menyuarakan pendapat. Pada hakikatnya, tanpa mereka sedari, sikap yang tidak konsisten ini telah menzahirkan kelemahan semula jadi di dalam perjuangan mereka. Hak bagi seorang manusia seharusnya berupaya memartabatkan kemuliaan dirinya sebagai makhluk di sisi Maha Pencipta dan juga yang mendatangkan manfaat kepada manusia sejagat. Sejujurnya, hak asasi manusia dalam Islam adalah mengenai menegakkan hak-hak yang sesuai dengan fitrah seorang insan. Insan yang dimaksudkan di sini bukan hanya terhad kepada kehidupan individu, tetapi juga mencakupi tugasnya sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan khalifah di muka bumi ini. Islam sebenarnya membawa satu sistem nilai yang hakiki yang mampu memberi makna dan bentuk kepada kerangka hak asasi manusia demi kelangsungan peradaban manusia masa kini. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Hadirin sekalian, dengan sempurnanya penyampaian itu tadi, maka sempurnalah majlis kita pada malam ini. Inilah yang dikatakan, ibarat menanam sudah dituai, ibarat musafir sudah sampai. Umpama berlayar telah sampai ke pelabuhan, umpama berjalan telah sampai ke destinasi. Bagi pihak majlis, kami ingin memohon kemaafan sekiranya terdapat kekurangan dan ketelanjuran di sepanjang majlis ini diadakan. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Terima kasih. Terima kasih para hadirin sekalian kerana menghadiri majlis ilmu kita pada malam ini. Dengan sedikit perbincangan dan diskusi dengan ahli-ahli panel kita, anda bukan sahaja mendapat ilmu asas tapi juga ilmu tambahan yang dituntut supaya kita, sebab kita sebagai umat Islam memang dituntut untuk menuntut ilmu. Seperti yang Rasulullah pernah berkata,
Rasulullah menjelaskan bahawa Allah akan memperluas ilmu pengetahuan agama seorang itu sekiranya Allah menghendaki pada dirinya kebaikan. Ilmu yang dimaksudkan ini ialah ilmu khas pemberian Allah berupa pengetahuan dan kefahaman tambahan dalam diri seseorang. Bahal asas ilmu sememangnya telah sedia ada dalam diri seseorang yang terpilih itu. Jadi sekiranya kita tidak mempunyai ilmu asas, maka ilmu tambahan itu tidak akan diperoleh. Analoginya, sama seperti kita ingin mendapatkan bantuan kerajaan. Contohnya subsidi pertanian seperti baja, benih dan sebagainya. Maka asas petani mestilah telah ada pada kita seperti sudah memiliki kebun atau sawah untuk diusahakan. Barulah subsidi tersebut diluaskan kepada kita. Begitu juga untuk memiliki ilmu yang diberi khas oleh Allah ini, kita terlebih dahulu mesti ada ilmu asas agama. Kemudian diperkuat pula dengan iman dan amal, barulah ilmu pengetahuan tambahan akan datang. Apabila kita telah diberikan fahaman, jalan-jalan ilmu akan terbuka dalam fikiran dan hati kita. Justru, ia bukanlah hanya dengan berpeluk tubuh menunggu turunnya ilham dari langit, tanpa berusaha dan berikhtiar untuk mencapainya. Allahu a'lam. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang menghadiri forum kita pada malam ini. Jadi kita tamatkan majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Wal-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.